wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni kita kena start ayat 38. Tapi sebabkan minggu lepas ayat 37 kita tak habis lagi. Tuan Sofi, tolong terjemahkan boleh Tuan Sofi ayat 37 minggu lepas. Tuan Sofi, kita ulang kaji balik. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu. Ayat 37. Itulah Yusuf. Dia telah berkata, tidak akan datang kepada kamu berdua makanan yang kamu akan diberikannya, melainkan aku akan memberitahu kamu berdua dengan takwilnya sebelum bahawa ia datang kepada kamu berdua. Itulah daripada apa yang mengajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku meninggalkan ajaran agama kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka dengan akhirat mereka mengingkari. Okey. Terima kasih Tuan Sofi. Cerita dia dalam ayat minggu lepas tu. Mereka berdua masing-masing kawan dia ni, Sarham dan Barham ni. Kita ulang kaji balik. Dua orang kawan Nabi Yusuf dalam penjara. Sebenarnya ramai lagi lah kawan dia dalam penjara. Bukan cuma Allah mention kat sini dua orang sebab dua orang tu yang mengadu kisah mereka, mimpi mereka pada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama nama Sarham, tukang buat air di raja. Yang kedua nama Barham, tukang masak di raja. Setelah mereka berdua menceritakan mimpi mereka pada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf mengatakan, aku bukan sekadar boleh beritahu apa takwil mimpi kamu berdua, bahkan aku juga boleh beritahu kamu makanan apa yang bakal dihidangkan pada kamu berdua sebelum makanan itu sampai. Tengah hari ini sebelum makanan sampai, aku boleh beritahu makanan apa yang bakal sampai. Maka berdua orang ni mengatakan pada Nabi Yusuf alaihissalam, hadza min ilmin urrafin wal kuhna. Ni ilmu tukang tilik ni. Ni ilmu tukang ramal, tukang tilik ni. Apa yang kamu cakap ni, boleh tahu awal-awal lagi ni panggil ilmu tukang tilik, tukang tenun. Maka dia orang tanya, daripada mana kamu dapat ilmu ni? Ilmu boleh tahu makanan apa bakal dihidangkan, boleh tahu takwil mimpi. Maka masa itulah Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ilmu tu adalah daripada Allah, Allah ajarkan kepadaku. Jadi minggu lepas kita dah bincang apa yang kita ada, kepandaian ke, kekayaan ke, kehebatan ke, kemasyhuran ke, pandai masak, pandai lukis, pandai menyanyi, pandai apa saja, contohlah ni okey. Kita pandai boxing ke, contoh apa lagi, kita terkenal dengan sebab kelebihan Allah bagi pada kita. Pertama sekali, bila orang tanya kita, tetapi bila kita nak memperkenalkan kehebatan kita pada orang, letak Allah dulu nombor satu. Okey, kita pandai melukis. Ni semua daripada Allah, Allah bagi saya kepandaian. Kita pandai menulis buku. Ni semua daripada Allah, Allah yang ilhamkan kepada saya. Kita pandai buat apa lagi? Kita pandai sukan sekian-sekian, aktiviti sekian-sekian. Kita orang yang pandai, yang hebat. Kita bawa manusia pada Allah, bukan bawa manusia pada kehebatan diri kita sendiri. Okey? Kalau bawa manusia pada kehebatan dia sendiri, ni sebab saya lah, saya, mak saya, ayah saya, mak saya. Allah tak ada langsung. Kita, untuk diri kita, kita tak cakap untuk orang lain ni. Untuk diri kita, bila orang memuji kehebatan kita, kepandaian kita, apa lagi? Okey? Dulu kita gemuk, sekarang kita dah kurus. Contohlah jadi kita tanya, macam mana boleh kurus? Ya, kita boleh cerita, kita diet, kita jogging, kita bersenam dan sebagainya. Tapi pertama sekali sebut, alhamdulillah, ni rezeki daripada Allah, Allah yang buat saya dapat kurangkan berat badan. Okey? Kita pandai ceramah, contoh. Macam nak pandai ceramah? Kita bolehlah cerita sebab gini-gini, tapi mula-mula sekali kena sebut Allah. Sebab apa? Sebab untuk tunjuk kita syukur pada Allah pertama. Yang kedua, untuk bawa manusia pada kehebatan Allah, bukan bawa manusia pada kehebatan kita sendiri. Bukan nak bawa kita, para nabi,
Walaupun mereka ada berbagai-bagai mukjizat, ada berbagai-bagai kelebihan, tapi sasaran mereka adalah umat mereka, untuk bawa umat mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bawa umat mereka pada Allah Taala, bukan membawa umat pada kehebatan diri mereka. Maka hari ini guru-guru agama yang hebat dari sudut amalan, yang hebat dari sudut ilmu, yang hebat dari sudut apa sajalah guru-guru agama, dia kena bawa anak murid dia pada kehebatan Allah, bukan pada kehebatan diri dia sendiri. Bila dia bawa anak murid dia pada kehebatan diri dia sendiri, apa kesan tak baik dia? Bila ada orang cerita tentang guru tu hebat, ulama tu hebat, alim tu hebat, maka dia akan merasakan, aku lagi hebat. Kenapa anak murid aku belajar dengan aku tapi dia kata guru tu lagi hebat? Kenapa anak murid aku belajar dengan aku tapi dia kata ustaz tu lagi hebat? Kenapa anak murid aku belajar dengan aku tapi dia kata syekh tu lagi hebat? Kenapa timbul soalan sedemikian? Sebab dalam diri dia ada keinginan, ada perasaan nak bawa orang rasa diri dia hebat. Tu tak boleh. Okay, ni Nabi Yusuf. Punya hebat ilmu Nabi Yusuf, dia tetap cakap pada dua orang kawan dia, ini Allah ajar. Ini Allah ajar. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Mereka berdua hebat dari sudut apa? Mereka berdua hebat dari sudut rezeki. Kaya lah. Dua orang Nabi paling kaya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah Nabi yang paling lambat sekali untuk masuk ke syurga. Boleh. Tolong mute-kan boleh? Sahabat-sahabat tolong mute-kan. Okay. Nabi Sulaiman alaihi salam, kerana kekayaan baginda Nabi Sulaiman, baginda adalah Nabi yang paling akhir masuk syurga. Yang paling akhir pun awal lagi pada kita lah. Puan Izawani tolong baca boleh? Puan Izawani, muka surat 378. Ayat 15 dan ayat 16. Ini kata-kata Nabi Sulaiman dan kata-kata Nabi Daud alaihi salam setelah memperoleh kekayaan, kemewahan harta benda. Ayat berapa tadi Ustaz? 15 dan 16. 15-16. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurniaannya memberikan kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Terus. Dan Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Daud. Setelah itu Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung dan kami telah diberikan sedikit daripada tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurniaan daripada Allah yang nyata. Okey, terima kasih Puan Izawani. Tengok, Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud bukan sekadar kontrol kerajaan manusia ni. Jin, binatang, semua bawa penguasaan mereka berdua. Tapi apa kata mereka berdua? Ini Allah, kurniaan Allah pada kami, ini kurniaan Allah pada kami, ini kurniaan Allah pada kami. Kami diajar bahasa pertuturan burung. Maknanya, bila disebut kami diajar kurniaan Allah pada kami, Allah bagi pada kami, dia nak sandarkan kehebatan tu pada Allah. Dia tak letak kehebatan tu pada diri dia semata-mata. Okey, sebab tu kita dapat ilmu. Kita baca ayat yang kita bincang sekarang. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, ni apa yang Allah ajar aku. Bukan aku pandai sendiri, tiba-tiba Allah ajar aku. Kita dapat rezeki lebih, dapat duit lebih, contoh dapat naik pangkat. Kita kata hadza min fadli rabbi. Sebagaimana kata-kata Nabi Sulaiman dalam ayat 40 surah yang sama. Tolong baca Puan Ira 380. Tadi 378. Ini 380 ayat 40. 380 ayat 40 kata-kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Surah An-Naml, surah yang sama. Tadi ayat 15 dan 16. Ini ayat yang ke-40, muka surat 380. Tuan Taufik boleh buka dua page sebelah. Seorang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, yakni Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?
Barang siapa bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa ingkar, maka sungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Okey, terima kasih poinnya. Singgasana Bilqis jauh daripada tempat dia tu, berbatu-batu. Singgasana Bilqis, kita biasa sebut Balqis kan. Di dalam tafsir mengatakan engineer Bilqis. Singgasana Bilqis tu daripada tempat dia jauh, dia boleh dapat pindahkan singgasana Bilqis ke tempat dia. Bagi kita hebat lah, memang sangat hebat. Tapi dia tak mengatakan hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhanku, bukan sebab kehebatan aku, bukan dengan sebab jin tu bawa, bukan dengan sebab orang lain tu bawa, tak, sebab kurniaan Allah pada aku. Jadi para nabi, apa saja kelebihan yang mereka ada, apa saja kehebatan mereka ada, mereka tak bawa orang pada mereka. Mereka bawa orang pada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam, apa kelebihan Allah bagi pada Nabi Isa alaihi salam? Allah Taala buat Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Allah Taala buat Nabi Isa boleh sembuhkan orang buta dan sopak sejak lahir. Allah Taala beri kelebihan pada Nabi Isa alaihi salam, buat burung pada tanah liat. Ambil tanah liat, buat burung, tiup, terbang burung tersebut. Hebat tak? Hebat. Tapi kehebatan Nabi Isa alaihi salam, dia akan sebut setiap kali kehebatan tu dia nak cerita pada orang, biizni. Okay? Allah Ta'ala sebut dalam surah-surah bahawasanya segala kehebatan yang Allah bagi pada Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah. Tolong baca dia Puan Asmah boleh? Surah Ali Imran, muka surat 56. Ayat 49. Dia sebut biiznillah. Ni kata-kata Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sesuatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Asma. Jadi Nabi Isa alaihi salam hebat tak? Dapat buat burung pada tanah liat, tiup-tiup burung tu hidup, terbang macam biasa. Hebat tak? Hebat. Orang mati dapat buat hidup balik. Hebat tak? Hebat. Orang kena buta sejak lahir, penyakit sopak, biasanya tak ada ubat, dia boleh sembuhkan. Hebat tak? Hebat. Tapi setiap kehebatan dia yang dia dapat tunjukkan pada umat dia, Nabi Isa alaihi salam telah tetap mengatakan dengan izin Allah. Kalau tidak mengatakan sedemikian, kalau kita tak sandarkan apa yang kita ada, ilmu, kekayaan, kehebatan, kepandaian, pandai masak, pandai lukis, pandai naik basikal, macam-macam lagi lah pandai hari ni kan, dikhawatiri, ditakuti, kita akan rosak macam mana Qarun rosak. Tengok muka surat 394, muka surat 394. Puan Norazilah, tolong baca boleh? Puan Norazilah. Ya, saya sekejap. Muka surat 394 ayat 76. Lepas tu terus skip ayat 78. 394 sekejap. Ayat 76 ke 78. Ya, 2 ayat je. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Qarun dia adalah daripada kaum Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengurniakannya pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Okey, Puan Razilah, sekejap nak tanya. Ya saya. Kafir ke Islam? Kafir. Kafir? Sungguhnya Qarun dia adalah daripada kaum Musa. Kaum Musa? Bukan Kaum orang Musa. Dia Islam lah.
Dia orang yang beriman dengan Nabi Musa, orang yang Muslim, dia bukan kaum Fir'aun. Kalau kaum Fir'aun, kita kata senang-senang, dia kafir. Dia kaum Musa, dia orang Islam. Maksudnya dia mengetahui Allah ada, Allah berkuasa, Allah beri segala-galanya. Dia mengetahui itu. Tapi bila dah kaya, apa jadi? Buku surat sebelah, ayat Dia sombong. 79. 79. 79. Ya. Okey. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan 78, maafkan saya puan. Puan, Ya. 78, silap. Okey. Qarun berkata, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Apakah dia tidak mengetahui bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya daripada umat-umat yang telah lalu? Orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan ingatlah orang yang berdosa apabila mereka diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah mengetahui hal tersebut. Okay. Apa masalah dia? Terima kasih Puan Nur Razila. Sama. Dia mengatakan, aku dapat kaya ni sebab ilmu aku semata-mata. Dia sebut ilmu aku semata-mata, maksudnya apa dia? Allah tak terlibat langsung dalam apa yang dia ada. Itu maksud dia. Innama tu hanya senyap, aku dapat apa aku dapat ni dengan sebab ilmu aku semata-mata, Allah tak terlibat langsung. Kalau yang cakap macam ni, orang tak percaya Tuhan. Orang tak percaya adanya Tuhan. Orang ateis yang cakap macam ni. Orang orientalis. Orang mustasyrikin cakap macam ni. Tak pelik kan? Tak pelik pun kalau orang yang tak percaya Tuhan, yang tak terima adanya Tuhan atas muka bumi cakap macam ni, tak pelik. Ni orang yang yakin adanya Allah, yakin Allah tu Tuhan, tapi oleh kerana kaya sangat menyebabkan dia merasakan ni semua sebab ilmu aku ni semata-mata. Jadi kita nak elakkan daripada tak sama, supaya kita tak sama macam dia. Kita hebat di sudut apa pun, pandai masak, pandai lukis, pandai nyanyi, pandai berlakon, contohlah ni kita tetap mengatakan ini semua nikmat Allah pada saya, kurniaan Allah pada saya, rezeki Allah pada saya. Sebut Allah dulu. Orang tanya macam mana, apa rahsia awak ni 5 tahun awak baru berniaga 5 tahun dah jadi jutawan ni, apa rahsia awak? Kita boleh cerita pengalaman kita, ilmu kita, rahsia kita, tapi sebelum tak cerita perkara-perkara tersebut, kita sebut Allah dulu. Alhamdulillah, ni semua daripada Allah. Itu yang pertama. Untuk kita sendiri. Kenapa saya sebut untuk kita sendiri? Kerana kalaulah kita dengar orang Islam lain berucap. Contoh, orang Islam tu kita dengar ada mana-mana orang Islam, dia pandai masak, dia buka restoran. Dalam masa 2 tahun, 3 tahun, dia dah ada 20 cawangan kat satu Malaysia restoran dia. Contoh. Jadi, bila wartawan tanya dia, apa rahsia awak? Dalam masa 2 tahun, 3 tahun ni dah ada 40 buah restoran kat satu Malaysia, apa rahsia awak? Jadi dia pun terus kata, rahsia saya sebab saya ni dulu saya belajar bisnes, saya tanya orang tu, saya belajar ni, saya ada kepakaran gini. Jadi dalam kata-kata dia tu, dia langsung tak sebut Allah. Boleh tak kita ni nak judge dia dengan mengatakan, apa dia ni tak sebut Allah langsung? Dia tak percaya ke Allah yang bagi rezeki pada dia? Dia tak yakin ke semua itu daripada Allah? Jadi soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita cakap macam tu? Boleh tak kita judge dia macam tu? Soalan. Jelas tak soalan saya, Tuan Sofi? Tuan Sofi jelas ke soalan saya? Ulang balik Ustaz, pecah-pecah kat tempat saya ni. Pecah-pecah macam ni? Suara pecah-pecah. Okey, kan kita share, saya beritahu apa-apa kelebihan kita, kehebatan kita, kita nak sampaikan kehebatan kita ke kelebihan kita pada orang, mula-mula sekali sebut Allah. Ilmu ni Allah yang bagi, kekayaan yang saya dapat Allah yang bagi untuk kita. Okay. Jadi bila kita dengar orang lain pula, contoh orang tu dia kaya, dia pandai niaga dalam masa 2 tahun dia ada 20 cawangan restoran kat Malaysia ni. Contohlah. Jadi ada wartawan tanya dia, apa rahsia kejayaan awak dan kekayaan awak? Dia terus cakap pasal diri dia pandai berniaga, experience yang banyak dan sebagainya. Dia langsung tak sebut Allah dalam ucapan dia. Boleh tak kita judge dia, kita mengatakan dia ni tak percaya ke Allah bagi rezeki pada dia? Dia tak sebut Allah langsung. Dia ni tak sebut Allah langsung, dia tak yakin ke semua tu daripada Allah. Boleh ke tak boleh kita judge dia macam tu, Tuan Sofi? Dari luaran tak boleh Ustaz sebab kita tak rapat dengan dia. Yes. Luaran ke dalaman ke tetap tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak semestinya seseorang tu bila dia berucap, dia tak sebut Allah langsung dalam ucapan dia, dia tak yakin pada Allah. Tak.
Sama lah macam kita sakit, demam 2 hari 3 hari, dia pergi farmasi beli ubat yang kuat sikit lah. Pergi farmasi beli ubat, makan-makan 2 biji terus sembuh. Lepas tu orang tanya, sembuh dah hari ni? Oh sembuh dah, semalam sakit teruk, pergi farmasi dapat 2 biji tu, makan-makan, 5 minit terus baik. Orang Islam cakap macam tu. Jadi boleh tak kita kata, apa dia ni yakin pada ubat, tak sebut Allah langsung? Tak. Walaupun dia sebut 2 biji ubat dia makan, dia terus sembuh, adakah orang Islam tu tak meyakini Allah sembuhkan dia? Mana boleh cakap macam tu? Orang Islam, walaupun dia tak sebut Allah kat mulut dia, walaupun dia tak sebut lafaz Allah kat mulut dia, kita tak boleh judge dia tak meyakini Allah sembuhkan dia. Samalah juga orang Islam bila berucap kat TV ke, bila dipanggil interview kat TV ke, kat mana-mana, bila orang suruh dia cerita kejayaan ni, dia tak sebut Allah langsung. Dia tak kata ni daripada Allah, ni rezeki daripada Allah, ni Allah kurniakan. Dia tak kata pun macam tu. Kita tak boleh kata dia membelakangkan Allah. Kita tak boleh kata dia orang yang tidak menghargai, tidak mempercayai kelebihan Allah bagi pada diri dia. Jadi apa yang kita bincang ini sebagai tahu kita. Bila orang tanya kita, macam mana awak boleh dapat macam ni, macam mana awak boleh kaya macam ni, macam mana awak boleh hebat macam ni, macam mana awak boleh pandai macam ni, jawapan kita dua tadi. Sama ada zalikum mimma 'allamani rabbi, ini semua Allah ajar saya, Allah ajar aku, ataupun hadza min fadli rabbi, ini semua kurniaan Allah pada aku. Baru tu boleh cerita, saya sebab gini-gini, baru tu baru cerita. Okay, jadi apa kita belajar hari ni, apa kita bincangkan ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Untuk orang lain, kalau dia tak cakap macam tu, jangan pula kita kata, oh dia macam Qarun, tak sebut Allah langsung. Jangan cakap sedemikian. Okay, balik semula ayat kita, Tuan Sofi. Ayat kita sekarang, Nabi Yusuf AS mengatakan, aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka dengan akhirat mereka mengingkari. Ayat ini secara literalnya, secara zahirnya nampak macam apa tau? Nampak macam Nabi Yusuf AS sebelum ni dia mengikut agama orang tak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Sebab kalau tengok ayat dia, Tuan Sofi boleh tak merahkan terjemah dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Boleh tak Tuan Sofi tengok terjemah yang kat skrin ni? Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Okey. Baik. Katakanlah saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, contohlah, saya kata apa? Saya dah 2 tahun dah tinggal rokok. Dia kata apa? Saya dah 2 tahun dah tinggal rokok. Itu kata-kata saya. Maknanya sebelum 2 tahun ni saya merokok ke tak merokok? Sebelum 2 tahun ni saya merokok ke tak merokok? Soalan saya. Okey, saya kata saya dah 2 tahun dah. Ya, Puan Razila? Puan Razila macam nak jawab je. Ya, saya jawab start merokok sebelum tu. Merokok Maksudnya, betul? Kalau saya kata apa? Saya dah 2 tahun dah tinggal rokok. Jadi bila saya sebut saya dah 2 tahun tinggal rokok, maknanya sebelum tu saya merokok kan? Ini contoh. Jadi Nabi Yusuf dia kata, aku dah meninggalkan agama kaum yang tak beriman kepada Allah tu. Maknanya apa? Secara zahir ayat ni. Oh, dulu dia geng dia sekapal lah. Dulu dia geng lah dengan orang yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat. Tak. Ayat ini maksudnya tidak boleh sama dengan ayat saya dah 2 tahun tinggal merokok tadi. Ayat ini nak beritahu, aku sama sekali tak pernah tak pernah mengikuti, tak pernah join, tak pernah bersama dengan orang-orang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita tak boleh faham, oh dulu Nabi Yusuf ni dia geng, dia sekapal dengan orang tak beriman pada Allah dan akhirat, sekarang dia tinggalkan ajaran tersebut. Tak boleh. Para Nabi, mereka tak pernah sembah berhala, mereka tak pernah syirik pada Allah, tak pernah kufur pada Allah, walaupun sebelum mereka dipilih menjadi Nabi. Jadi kenapa dia cakap macam ni? Nabi Yusuf cakap macam ni nak beritahu, dia nak galakkan 2 orang yang depan dia tu supaya, sebab 2 orang depan dia tu kafir, kufur. Dia nak galakkan 2 orang depan dia tu supaya meninggalkan ajaran mereka berdua yang tidak beriman pada Allah dan tak beriman pada hari akhirat. Kita tak boleh faham, oh Nabi Yusuf dulu dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan akhirat, lalu dia tinggalkan ajaran tu, dia meluk agama Islam. Salah kefahaman sedemikian. Sama juga macam mana Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib. Tengok muka surat 162. Muka surat 162. Tolong baca Puan Mai Zaitun boleh? Muka surat 162 ayat
surah Al-A'raf. Ayat 88. Ayat 88. Apa ya tu? Ayat 88 atas sekali. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, sungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya?" Okey. Terjemah Puan Mai Zaitun boleh timbulkan persoalan, tapi terjemah kat skrin tidak boleh menimbulkan soalan. Kat mana terjemah Puan Mai Zaitun tu boleh menimbulkan persoalan, tapi terjemah dekat skrin tidak menimbulkan persoalan. Perkataan apa Puan Mai Zaitun agak-agak? Puan Mai Zaitun agak perkataan apa yang boleh menimbulkan persoalan? Perkataan tu ada dalam terjemah Puan Mai Zaitun tapi tak ada kat skrin. Betul. Okay. Mengusir engkau sama orang yang beriman dari, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami. Maksudnya macam dulu dia agama dulu dia dengan orang kafir tersebut. yang sama dengan. Yes. Sebab terima kasih Puan Mai Zaitun. Sebab tu kat skrin berpindah. Tengok Tuan Safi. Tuan Safi boleh tak merahkan berpindah kat skrin? Ayat tu, ayat yang sama tu. Ada perkataan berpindah. Ayat 88 tu Tuan Safi ada perkataan berpindah. Yes. Bila terjemah berpindah tak timbul isu. Orang kafir, kaum Nabi Syuaib kata kat Nabi Syuaib, kami akan halau kamu dan orang beriman dengan kamu, melainkan kamu berpindah pada agama kami. Jadi bila sebut berpindah pada agama kami, maksudnya dulu dia tak kafir lah. Dulu Nabi Syuaib tak pernah kafir, Nabi Syuaib Muslim, mukmin. Kemudian kalau Nabi Syuaib tak nak kena halau daripada kampung Madian tu, Nabi Syuaib kena berpindah agama, masuk agama orang kafir. Kat skrin punya terjemah tak timbul isu. Tapi terjemah Puan Mai Zaitun tadi, okay, kamu kena kembali balik. You shall return into our religion. Jadi bila sebut kembali semula pada agama kami, maksudnya seolah-olah dulu Nabi Syuaib kafir macam dia orang, dulu Nabi Syuaib kafir macam dia orang, masuk Islam jadi Nabi, kalau tak nak kena halau, kena masuk agama mereka balik. Boleh ke macam tu? Tak. Tak mungkin Nabi Syuaib dulu kafir macam dia orang, sembah berhala. Lepas tu Allah pilih jadi Nabi, lepas pada tu masuk agama mereka balik. Tak mungkin. Jadi kenapa mereka guna ayat terjemah kat skrin ni bagus, dia tak guna perkataan kembali. Sebenarnya bahasa Arab la ta'udunna tu kembali La ta'udunna. Tuan Safi boleh tak merahkan la ta'udunna kat skrin? Kat skrin tu la ta'udunna. Perkataan la ta'udunna kat skrin, tolong merahkan Tuan Safi. Yang Arab dia berpindah. Berpindah dalam bahasa Arab bukan la ta'udunna, berpindah intaqala yantaqilu. La ta'udunna kat skrin ayat 88 tu terjemah dia kembali. Sepatutnya la ta'udunna diterjemahkan kembali. Sebab apa? Perkataan ud, ada ya'udu, terjemah dia kembali. Daripada perkataan ada ya'udu ni keluarlah perkataan hari raya Aid. Kenapa hari raya dipanggil Aid? Aidil Fitri, Aidil Adha, sebab dia kembali berulang setiap tahun. Dia kembali berulang setiap tahun. Sebab tu orang putih dia panggil many happy return. Okay? Dia ulang tiap-tiap tahun, berulang hari jadi, tiap-tiap tahun berulang anniversary. So hari raya dipanggil Aid ataupun Aid sebab dia berulang kembali, berulang kembali. So dekat skrin ni aula ta'udun, tu. Terjemah sebenar aula ta'udun kembali. Sebab tu Puan Mai Zaitun dia baca untuk kita tadi kembali. Orang putih pun saya punya kuat orang putih terjemah kembali juga. Tapi tak ada di kat skrin yang Tuan Sofi punya terjemah kat skrin dia terjemah berpindah. Kenapa terjemah berpindah? Untuk mengelakkan kekeliruan. Sebab kalau terjemah kembali seolah-olah dulu Nabi Syuaib kafir. Masuk Islam. Kaum dia warning kalau tak nak kena halau jadi kafir balik macam kami. Mana mungkin macam tu? Baik, cara nak jawab dia yang kat skrin ni ialah sebelum Nabi Syuaib jadi Nabi. Sebelum Nabi Syuaib jadi Nabi, Nabi Syuaib duduk dengan kaum dia yang kafir. Kaum dia yang kafir sembah berhala hari-hari pagi petang siang malam.
Kalau Nabi Syuaib masa tu belum jadi Nabi, jadi dia tak tegur, tak nasihat, tak marah. Dia belum jadi Nabi. Dia belum jadi Nabi, dia tidak dipertanggungjawabkan untuk tegur kaum dia, marah kaum dia, nasihat kaum dia, tak. Jadi bila kaum dia tengok, sebelum dia jadi Nabi, Nabi Syuaib ni tak pernah marah, tegur, nasihat, mereka sembah berhala, maka kaum ni fikir apa? Kaum dia fikir apa? Oh, dia sekapan dengan kita. Kaum dia fikir, kaum Nabi Syuaib ni dia fikir Nabi Syuaib sekapan dengan mereka. Sebab tu keluar ayat, kamu tak nak kena halau, kamu kena kembali balik pada agama kita yang dulu. Sedangkan Nabi Syuaib tak pernah pun seagama dengan mereka. Tapi oleh kerana Nabi Syuaib alaihissalam, dulu sebelum jadi Nabi tak pernah tegur, nasihat, marah mereka sembah berhala, mereka fikir dia sekapal dengan kita. Dia sekapal dengan kita. Sebab tu, kita duduk dengan orang buat maksiat, kita duduk dengan orang buat benda haram, kita duduk dengan orang buat maksiat, dengan orang buat benda haram, kita tak tegur, tak nasihat, tak cakap elok-elok dengan dia agar dia tinggalkan perbuatan tersebut, maka ahli maksiat itu akan anggap kita dengan dia sekapal, spotting. Ni penting dalam bab ni. Baik, jelas Jadi sekarang Nabi Yusuf alaihissalam dia mengatakan, aku meninggalkan ajaran agama kaum yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat. Maksudnya, dulu aku duduk dengan mereka, aku tak tegur mereka. Sebab masa tu aku belum jadi Nabi lagi. Ya, aku duduk dengan tuan aku, Zulaikha dengan suami dia. Sembah berhala, orang kafir. Lepas tu suami dia tak kisah pun. Nabi Yusuf duduk dengan isteri dia. Dia bukan Islam pun. Jadi dulu dia duduk dengan orang-orang yang kafir. Nabi Yusuf diam. Sekarang, bila Nabi Yusuf dah dipilih jadi Nabi dalam penjara, dan Nabi Yusuf menurut Imam Fakhrul Razi, bahawasanya Nabi Yusuf dipilih jadi Nabi dalam penjara. Dia bila dah jadi Nabi, tak boleh diam lagi. Tengok orang sembah berhala, tengok orang sembah selain Allah, tak boleh diam lagi. Sebab tu ayat dia sekarang, aku meninggalkan ajaran orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat. Maknanya, aku lepas pada ni tak boleh duduk diam lagi. Aku tak boleh biar lagi kalau ada tengok orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Masuk ayat baru, muka surat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 38. Muka surat 38. Ayat 38 surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-38 muka surat 239. Muka surat 240 lah. 240. Sambung 240. Wa dan ittaba'tu aku mengikut. Ittaba'tu aku mengikut millata. Okey. Millata ni terjemah dia agama. Millata agama, din agama. Tapi sebenarnya millata ni dari sudut bahasa dia lebih pada cara hidup. Cara hidup. Way of life. Sebab tu, kita tak akan jumpa perkataan millatullah. Tak akan jumpa perkataan millatullah. Yang ada dinullah. Dinullah ada. Agama Allah. Tapi millatullah tak ada. Takkan jumpa dalam Al-Quran ayat millatullah. Kalau millatullah tu apa? Jalan hidup Allah. Cara hidup Allah. Macam mana kita nak tengok jalan hidup Allah, cara hidup Allah, mana kita tahu macam mana. Sebab tu, kalau perkataan millata sama ada kat sini, millata abai, cara hidup nenek moyangku, ataupun dalam ayat-ayat lain ada perkataan millata Ibrahim, millah Ibrahim. Millah Ibrahim ada. Perkataan millah mesti disandarkan dengan nama-nama Nabi. Tapi kalau perkataan din, boleh dinu Muhammad, dinu Ibrahim, dinullah, tak jadi masalah. Okey, baik. Tak apa, kita terjemah agama pun tak apa. Tapi nak beritahu perkataan millah selepas dia tak akan datang lafaz Allah. Millah agama abai nenek moyangku. Tulisan mereka iaitu Nabi Ibrahim, okey, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Okey. Tidak. Kana, okey. Kana patut. Tidak patut. Tidak, kana patut. Tidak patut lana bagi kami. Tidak patut bagi kami. Okey. Untuk mensyirikkan. Okey. Billah dengan Allah.
Min daripada syai'in sesuatu pun. Syai'in sesuatu pun. Zalika demikian itu. Zalika demikian itu. Min daripada fadlillah kurniaan Allah. Fadlillah kurniaan Allah. Alaina ke atas kami. Alaina ke atas kami. Okey. Wa dan ala ke atas. Ala ke atas. Betul lah. An-nas manusia. An-nas manusia. Wa dan lakinna tetapi. Lakinna tetapi aksaran nas kebanyakan manusia. Aksaran nas kebanyakan manusia. La tidak. Yashkurun bersyukur. Yashkurun bersyukur. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Norziana terjemahkan boleh Puan Norziana. Ayat apa Ustaz? Ayat 38 ni. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku mengikut agama nenek moyangku iaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Okey, terima kasih Puan Norziana. Dalam ayat ini ada perkataan Ibrahim. Dalam ayat ini ada perkataan Ibrahim. Saya tak pasti dah share ke belum. Nama Nabi Ibrahim dalam Quran, selain surah Baqarah, ejak dia macam ni. Nama Nabi Ibrahim dalam Quran, ejak dia macam ni. Guna ya biasa 2 titik ni. Ibrahim dalam surah Yusuf dan surah-surah selain surah Baqarah, ejak dia macam ni. Ibrahim, ya 2 titik. Tapi nama Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah, ejak dia lain. Tolong buka Tuan Safi boleh? Buku surat 20, 21. Boleh Tuan Safi? Buku surat 20, 21, 20. Muka surat 20, surat Al-Baqarah. Kita tengok kat situ ada banyak nama Nabi Ibrahim. Tapi ejaan dia lain. Saya tak pasti dah share ke belum. Tapi tak apalah, kita ulang kaji ya. Kalau ada share sebelum ni. Muka surat 20. Okey. Okey. Tengok ejaan Nabi Ibrahim macam mana. Ayat atas sekali, 127. Tuan Safi, merahkan nama Nabi Ibrahim ayat atas sekali tu. Beza dengan ayat kita sekarang. Ayat kita sekarang, nama bunyi sama, Ibrahim sama, bunyinya Ibrahim. Tapi cara tulisan tu. Nampak cara penulisan Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga ayat 132 Tuan Safi, 132. Tuan Safi boleh tak 132? Page yang sama, nama Nabi Ibrahim. Bukan, ayat yang sama Tuan Safi. Page yang sama. Sorry, page yang sama tadi. Silap. Tak payah muka surat. Page yang sama tadi. Nampak nama Nabi Ibrahim dalam page ni ada 1 ayat 127. Yang kedua ayat 132. Nama Nabi Ibrahim ada lagi. Yang ketiga ayat 133. Pun ada nama Nabi Ibrahim lagi. Tengok dalam page 20 ni. Ketiga-tiga bawah sikit lagi. Bawah lagi. Okey dah. Tu. Jadi ketiga-tiga nama Nabi Ibrahim bukan dalam page ni saja, dalam seluruh surah Al-Baqarah, ejak dia macam tu. Lepas huruf Ha, dia punya huruf Ya yang kecil, tak ada titik. Betul? Carilah dalam mana-mana surah Al-Baqarah, ejaan Nabi Ibrahim semua macam ni. Kalau siapa boleh tunjuk kat saya, dalam surah Al-Baqarah, ejaan Nabi Ibrahim ada Ya 2 titik, tunjuk kat saya, jumpa satu perkataan, saya bagi RM1. Kalau ada lah. Tapi dengan syarat Quran Resam Uthmani lah. Quran Resam Uthmani. Quran Majid, Quran tu tak jadi. Dia tak sama keadaan penulisan macam ni. Jadi dalam surah Al-Baqarah sahaja ejaan nama Nabi Ibrahim dengan ya kecil lah kita kata. Ya si terbalik. Ya macam huruf si. Adapun dalam surah-surah lain, contoh ayat kita sekarang, muka surat 240 ni. Ejaan dia macam biasa, Ibrahim. Buka balik Tuan Safi. Page kita sekarang 240.
Tak kisahlah surah-surah mana jadi selain surah Baqarah, ejaan dia tetap Ibrahim macam biasa. Tengok kat ayat atas tu Ibrahim. Ada ya 2 titik. Yang surah Baqarah tadi tak ada ya langsung. Kenapa ya? Saya rasa pernah share tapi tak ingat kelas mana. Kenapa berbeza tulisan? Bunyi sama je, jangan risau. Bunyi sama je. Kita tetap baca sama bunyi dia. Kerana kaedah Rasam Osmani dia tuliskan ejaan cara berbeza, dia buat penulisan yang berbeza kerana menurut qiraat Ibnu Amir, perkataan nama Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah boleh dibaca Ibrahim. Kerana apa? Kerana surah Al-Baqarah adalah surah yang mula-mula turun di Madinah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang mula-mula turun di Madinah. Dan di Madinah masa tu ada ramai orang Yahudi. Jadi Allah nak suruh orang Yahudi tahu bahawasanya orang Islam tetap beriman juga dengan ajaran nama Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mereka panggil Ibrahim dengan panggilan Ibrahim. Mereka panggil Nabi Ibrahim dengan panggilan Ibrahim. Sebab tu surah Al-Baqarah ada qiraat yang membaca nama Nabi Ibrahim dengan panggilan Ibrahim. Kita baca Ibrahim macam biasalah. Cuma kenapa tulisan berbeza? Bentuk penulisan berbeza? Kerana ada qiraat lain yang dia baca berbeza, Ibrahim. Tapi surah Baqarah saja. Surah lain tak, qiraat Ibnu Amir tak baca Ibrahim. Okey? Saya pernah share ke sebelum ni Tuan Safi kat kelas ni, Tuan Safi? Sahabat-sahabat saya pernah beritahu sebelum ni ke tak pernah lagi? Ada. Ada ada. Ada puan Asma Pernah Ustaz rasanya. Pernah Okey, baik, alhamdulillah. Saya takut tak ingat kelas lain ke dan sebagainya. Okey, terima kasih semua. So, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan pada dua orang tu, aku mengikut ajaran bapa-bapaku ataupun nenek moyangku, iaitu Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim adalah tok kepada ayah dia. Ishak, anak kepada Nabi Ibrahim. Tok kepada Nabi Yusuf. Dan Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak layak bagi kami, tidak patut bagi kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebenarnya bukan tak layak bagi mereka saja, tak layak bagi semua manusia, tak patut bagi semua manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi Allah Ta'ala telah pelihara 4 orang. Dalam ayat ni lah 4 orang. Sebenarnya ramai lagi Nabi Allah pelihara. 4 orang ni Allah pelihara. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Allah pelihara, tak pernah sekali pun menyembah berhala. Walaupun 4 orang ni sebelum mereka jadi Nabi, tak pernah sekali pun mereka syirik, tak pernah sekali pun mereka sembah berhala. Maka Nabi Yusuf kata, itu adalah kurniaan Allah kepada kami. Fadlullahi alaina, maksudnya apa dia? Seseorang yang Allah pilih dia jadi orang tak syirik. Seseorang yang Allah memilih dia menjadi orang yang tidak mensyirikkan Allah, maka dia dapat fadlullah, kurniaan Allah. Jadi kita walaupun kita tak kaya, walaupun kita tak glamour, walaupun kita tak banyak harta, tapi bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak mensyirikkan Allah, itulah fadlullah. Fadlullah, kita dapat kurniaan besar daripada Allah walaupun kita tak kaya, tak hebat, kita dapat fadlullah. Sebab tu tengok surah Yunus, tolong baca boleh Dr. Nur Hilda, surah Yunus. Surah Yunus. Saya nak tunjuk perkataan fadlullah tu, apa terjemah dia fadlullah surah Yunus. Qul bi fadlillah, muka surat 215. Muka surat 215, okey. Ayat yang ke-58. Boleh tak Dr. Nur Hilda tolong bacakan? Kat situ ada perkataan fadlillah. Okey, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat 58. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Okey, dalam terjemahan Dr. Nur Hilda ada tak nota kaki? Apa makna kurniaan Allah, apa makna rahmat Allah, ada tak nota kaki kat situ? Kalau ada lah. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Tuan Safi boleh tak tolong share kat skrin? Saya hantar kat grup. Terjemah orang putih, orang putih punya terjemah ni, saya punya terjemah orang putih ni, dia ada terangkan. Apa makna fadlillah, apa makna kurniaan Allah, apa makna rahmat Allah. Tolong share kat skrin boleh Tuan Safi? Jadi Allah kata pada kita, katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah, dengan rahmat Allah yang Allah bagi pada kita,
jauh lagi baik daripada harta yang orang kafir kumpulkan. Maka orang Islam hendaklah gembira. Okey. Besarkan sikit dia, Tuan Zafi. Boleh besarkan sikit. Ayat 58. Terjemah ayat 58 tu. Minta maaf lah, tak jelas sikit. Okey, dah cukup. Tengok ayat 58, terjemah orang putih tu. Okey, cukup Tuan Zafi. Say in the bounty of Allah and His mercy. Apa dia tu? Islam and the Quran. Ni terjemah orang putih. Islam dan Quran. Jadi Islam tu fadlullah, kurniaan Allah pada kita adalah kurniaan yang dimaksudkan dengan kurniaan Allah tu adalah agama Islam. Rahmatihi, rahmat Allah maksudnya Al-Quran. Makanya dengan Islam dan Quran kita ada, kita rasa gembira sangat. Muka senyum tiap-tiap hari. Sebagaimana baru lepas dapat loan beli rumah ke, baru lulus buat loan beli rumah ke, beli kereta, muka gembira contoh. Macam itulah juga hari-hari muka kena senyum gembira. Sebab kami jauh lagi beruntung. Kita, bukan kami, kita jauh lagi beruntung pada orang kafir yang banyak harta. Mereka tak dapat fadlullah, tak dapat kurniaan Allah. So nampak, fadlullah tu, bounty of Allah, fadlullah, kurniaan Allah, maksudnya agama Islam. Jadi seseorang yang Allah pilih dia jadi agama Islam, tak mensyirikkan Allah, walaupun dia tak kaya, walaupun dia tak glamour, walaupun dia orang Islam yang kadang-kadang buat dosa maksiat, kadang-kadang buat benda yang haram, tapi oleh kerana dia Islam, dia tetap dapat fadlullah. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Balik semula ayat kita sekarang. Okey. Jadi Nabi Yusuf AS mengatakan, kami tak pernah syirik. Kami, maksudnya dia, ayah dia, tok dia, Nabi Ibrahim tak pernah syirik pada Allah. Itulah kurniaan Allah pada kami dan kepada manusia. Pada siapa? Pada kita, orang Islam. Orang Islam zaman Nabi Ibrahim, orang Islam zaman Nabi Nuh, orang Islam zaman Nabi Hud. Mereka semua dapat kurniaan Allah. Tetapi, balik semula muka Sofi, muka surat kita. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah dah bagi kurniaan Islam. Allah dah bagi kurniaan Islam pada orang Islam tak bersyukur. Dia tak guna kurniaan Allah tu dengan sebaik-baiknya untuk lebih meredhakan Allah, untuk menyukakan Allah. Maka dia tak bersyukur dengan nikmat tersebut. Ataupun orang selain Islam. Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, Allah bagi makan minum, tetapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah bagi pada mereka dengan cara mereka tidak menyembah Allah sahaja. Jadi orang yang tidak menyembah Allah sahaja adalah orang tidak bersyukur. Manakala orang Islam, walaupun Allah dah bagi dia nikmat kurniaan sebagai orang Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islam, dia juga tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bila Allah sebut kebanyakan manusia tidak bersyukur, lawan dia apa dia? Sedikit je hamba Allah yang bersyukur. Tuan Sofi boleh tak tengok surah Sabah? Tolong buka surah Sabah, Tuan Sofi. Sekejap. Minta dia baca. Tolong baca dia. Puan Rosnani, tolong baca boleh Puan Rosnani. Surah Sabah. Muka surat 430. Ayat 13. 429 ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Surah Sabah ayat 13. Tolong baca. Surat berapa Ustaz? 429 ayat 13. Surah Sabah. Mereka, para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman AS mengikut apa yang dikehendakinya. Antaranya membina bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung, pinggan-pinggan yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud AS untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Okey, terima kasih Puan Rusnani. Sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur, Allah kata. Okey. Ni muka surat apa Tuan Safi? Ayat 13. Sebelah dia Tuan Safi. Tuan Safi buka ni muka surat lain ni. Ni surah Sabah, dia ayat 13, muka surat sebelum dia. Okey. Jadi Allah SWT mengatakan sangat sedikit di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ada satu kisah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau buat tawaf. Lepas tu Sayyidina Umar dengar ada orang duduk kat multazam, suara kuat dia doa.
Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di kalangan orang yang sedikit. Jadikanlah aku termasuk di kalangan orang bersedikit. Dia Sayyidina Umar tak pernah dengar pun doa tu daripada Nabi. Tak pernah dengar. Nabi ajar doa macam tu. Dia pun tanya, apa pelik sangat doa kamu ni? Maka orang tu jawab, kan Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka Sayyidina Umar mengatakan, semua orang lebih halim pada engkau wahai Umar. Semua orang lebih halim pada engkau wahai Umar. Tuan Safi tolong share kat skrin. Cerita tu yang saya sampaikan tu adalah dalam tafsir Al-Azhar. Tolong share kat skrin boleh Tuan Safi? Ayat saya baru share kat grup. Tentang wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Boleh share kat skrin Tuan Safi? Okay, itu cerita dia. Ni dalam tafsir Al-Azhar. Kecil sikit, tak nampak semua. Tersebut dalam kisah, dekat perenggan yang bawah pada hijau tu, Sayyidina Umar Al-Khattab mengerjakan tawaf, didengarnya ada seorang berdoa di Multazam dengan suara keras, bunyinya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan yang sedikit. Lalu selesai tawaf, Sayyidina Umar tanya dia, mengapa begitu bunyi doa kamu tu? Maknanya, Nabi pernah ajar tak doa ni? Soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, Nabi pernah ajar ke tak pernah ajar doa ni? Siapa nak cuba jawab? Ada tak Nabi ajar doa macam ni? Allahumma ja'alni minal qalil. Ada tak Nabi ajar doa macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar. Yes, itu terbaik jawapan dia. Sebenarnya tak ada dalam hadis Nabi ajar doa macam ni. Jawapan terbaik adalah tak pernah dengar. Itu jawapan terbaik. Kalaulah Nabi SAW pernah mengajar doa macam ni, Sayyidina Umar pernah dengar tak? Kalau Nabi pernah ajar sahabat-sahabat doa macam ni, Sayyidina Umar pernah dengar tak? Pernah. Mesti pernah dengar. Jadi bila mesti pernah dengar, dia tak pelik lah dengar orang tiba-tiba baca doa macam ni. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita berdoa dengan doa yang Nabi tak pernah ajar, tak jadi masalah. Tak menjadi masalah. Tak ada pun Sayyidina Umar lepas dia dengar orang ni doa macam ni, dia kata apa? Kamu buat bid'ah ni. Pandai-pandai buat doa sendiri pelik-pelik. Nabi tak pernah ajar, buat doa sendiri pelik-pelik. Nampak? Lalu Sayyidina Umar kata pada dia. Dia jawab pada Sayyidina Umar. Bukankah Allah sebut dalam Quran? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu jawab, orang lain lagi alim pada engkau wahai Umar. Orang alim lagi alim pada engkau wahai Umar. Bukan Sayyidina Umar tak tahu ayat tu. Sayyidina Umar radhiyallahu tahu sangat ayat tu. Tetapi nak beritahu bahawasanya orang-orang yang berdoa di Kaabah tersebut boleh berdoa dengan berbagai-bagai doa, walaupun doa-doa itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi kita jangan terkesan dengan orang-orang yang Nabi tak pernah doa macam tu. Kenapa doa macam tu? Nabi tak pernah doa macam tu. Kenapa doa macam tu? Tak. Tidak ada larangan untuk kita berdoa dengan doa yang tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau nak guna alasan Nabi tak pernah doa macam tu, Nabi tak pernah doa macam ni, jadi kalau kita pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, doa anak kita dulu periksa, doa anak kita dapat SPM, result terbaik, Nabi tak pernah doa juga. Nabi tak pernah doa juga pun. Jadi tak jadi masalah pun. Okey, baik. Terima kasih Tuan Safi. Itu sekadar selingan nak beritahu, hamba-hamba Allah, kebanyakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Sangat sedikit sekali di kalangan hamba Allah yang bersyukur. Sebab tu, antara doa yang Nabi ajar, yang Nabi SAW akan baca lepas solat, setiap kali lepas solat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, banyak wirid-wirid Nabi lepas solat, tapi yang Nabi baca lepas solat, lepas bagi salam, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan, menyempurnakan ibadat-ibadat kepadamu. Maknanya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk memperelokkan ibadat pada Allah perlu pada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Okey, panjang lagi ni nak cerita bab syukur ni. Nak cerita bab syukur ni panjang lagi. Tapi cukup kat sini dulu, nanti masuk bab syukur lain kita bincang pula. Ayat 39
Sambung ayat baru 39. Ya sahibai, wahai dua sahabatku. Ya sahibai, wahai dua sahabatku. Terjemah tu dulu. As-sijni, sepenjara. Kita terjemah huruf bayu macam itulah bunyi dia. As-sijni, sepenjara. Kalau ikutkan, wahai dua sahabat sepenjaraku. Tu bahasa Melayu baru sesuai. Okey. Jadi kita terjemah ya sahibai, wahai dua sahabatku. As-sijni, sepenjara. Boleh? A'arbabun, adakah Tuhan-Tuhan? Adakah? Arbabun, Tuhan-Tuhan. Jadi Rabbi, satu Tuhan. Arbab, plural, Tuhan-Tuhan. Okey. Mutafarriquna, yang berbeza-beza. Mutafarriquna, yang berbeza-beza. Khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Ataupun. Ataupun. Okey. Tuhan yang berbeza-beza lebih baik. Okey. Ataupun Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa, yang satu. Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Okey. Tolong terjemahkan dia. Puan Ena boleh terjemahkan? Puan Ena Ayub boleh terjemahkan tak ayat 39 ni? Ada? Puan Ena Ayub boleh terjemahkan? Ayat 39 Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Okey. Terima kasih Puan Ena. Nabi Yusuf AS mula berdakwah pada dua orang tadi. Jadi apa saya nak sampaikan kat sini? Bila kita orang yang ada kelebihan, bila kita ni orang yang ada kelebihan, kita pandai bercakap, kita pandai berlakon, kita pernah jadi penyanyi. Contohlah ni contoh. Bukan suruh jadi penyanyi tak. Jadi kita ni ada kelebihan apa? Bila kita ada orang yang ada kelebihan, kita jutawan, kita glamour, kita ahli sukan, cakap kita lebih senang didengari oleh orang ramai berbanding dengan orang yang tidak ada kelebihan. Okey, seorang artis yang sedang berkata-kata dengan seorang yang bukan artis. Contohlah, tapi dia banyak ilmu. Dia belajar pondok 12 tahun. Ustaz tu belajar pondok 12 tahun. Dia pun buatlah ceramah live malam ni. Kat Facebook dia ke, kat YouTube dia ke, contoh. Okey. Seorang lagi artis. Dia pun buat Facebook live malam ni. Jadi siapa yang lagi ramai pendengar? Kita pun tahu, confirm artis tu lagi ramai pendengar. Walaupun tak ada ilmu. Contohlah, walaupun dia tak ada ilmu, tapi dia cakap apa dia nak cakap. Okey. Artis yang nak taubat, berhijrah jadi artis, bagi ceramah. Artis yang dia berhenti jadi artis, dia nak berhijrah, dia bagi ceramah. Dengan ustaz yang dah lama belajar agama, bagi ceramah. Siapa lagi ramai yang nak dengar? Siapa lagi ramai pendengar? Artis lah. Kenapa orang minat? Kerana kelebihan yang dia ada. Jadi tak salah pun artis tu. Saya nak beritahu, bila kita ada kelebihan, kita ahli sukan, kita orang kaya, kita jutawan, kita orang yang kalau cakap orang dengar cakap kita, maka gunakan kelebihan tersebut untuk ajak manusia pada Allah. Untuk ajak manusia pada Allah. Betul kan? Saya ajak orang-orang ramai datang solat subuh. Siapa nak ikut saya solat subuh? Tapi kalau artis, dia ajak ramai-ramai orang datang solat subuh, ramai tak orang nak ikut dia? Kenal kan artis tu? Ramai orang nak ikut dia. Jadi bagus. Kelebihan yang dia ada, ramai orang dengar cakap dia, ramai orang nak ikut perbuatan dia, digunakan untuk ajak kebaikan. Masya Allah. Ini satu perkongsian yang sangat bagus. Dia ahli sukan. Ramai orang minat dia. Dia ahli sukan, ramai orang minat dia. Apa dia cakap, apa dia nak buat, semua orang nak ikut. Jadi kelebihan yang diguna tu, dia bawa manusia pada Allah SWT. Sangat baik. Dia jutawan. Ramai orang suka ikut dia, ramai orang suka follow dia, ramai orang suka dengar kursus dia, ceramah dia. Jadi dia gunakan platform kelebihan yang dia ada tu untuk bawa manusia pada Allah SWT. Itu sangat baik. So Nabi Yusuf kat sini, dua orang ni dah kagum dengan dia. Dua orang ni dah pandang tinggi pada dia. Kerana kelebihan yang dia ada. Boleh takwil mimpi. Maka dia gunakan kelebihan tersebut untuk mengajak manusia pada Allah SWT. Baik. Imam Fakhrul Razi mengatakan, Nabi Yusuf AS menjadi
Nabi semasa dalam penjara. Walaupun kebanyakan Nabi Allah pilih ketika umur 40, tapi tidak semestinya semua Nabi Allah kena pilih masa umur 40. Sebab Nabi Isa alaihissalam tak sampai 40 lagi Allah dah pilih sebagai seorang Nabi. Nabi Yahya alaihissalam tak sampai 40 lagi Allah dah pilih jadi Nabi. So walaupun Nabi Yusuf masa ni belum sampai 40 lagi, tak mustahil Allah juga boleh memilihnya menjadi Nabi semasa dalam penjara. Menurut Imam Fakhrul Razi, Nabi Yusuf masa kena campak dalam perigi tu, ni kita walaupun dulu ada tafsir mengatakan 7 tahun, ada kata 8 tahun, ada kata 6 tahun. Imam Fakhrul Razi mengatakan masa dia kena campak dalam perigi, umurnya 17. Umurnya 17 tahun. Kemudian masa dijual kepada Al-Aziz, iaitu Qitfir dan Zulaikha, dia tinggal bersama Qitfir dan Zulaikha lebih kurang 13 tahun. Jadi umur lebih kurang 30 masuk penjara. Masa dalam penjara ni lah 30 sebelum sampai 40 ni lah Allah memilih Nabi Yusuf alaihissalam menjadi Nabi. Allah memilih Nabi Yusuf alaihissalam menjadi Nabi. Kerana inilah masa diduduk rumah Al-Aziz, rumah Qitfir, dia belum berdakwah ajak manusia pada Allah. Sekarang dia dah jadi Nabi, maka tugas Nabi Yusuf mengajak manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan pada sahabat-sahabat sepenjaranya, wahai dua sahabat sepenjaraku. Dalam berdakwah, kita diajar untuk memanggil orang dengan panggilan paling mesra yang dia paling suka. Dalam berdakwah, kita diajar untuk memanggil seseorang dengan panggilan yang paling mesra yang dia suka. Kalau ikutkan, dua orang dalam penjara tu tak ada nama ke? Dua orang dalam penjara ni ada nama. Allah pun tahu nama dua orang dalam penjara ni siapa. Nabi Yusuf pun lagi tahu nama dua orang dalam penjara ni siapa. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam telah menggunakan satu perkataan yang sangat-sangat lembut untuk ajak manusia berdakwah. Okey, dia boleh panggil dua orang tu dengan nama dia sendiri. Tapi dia panggil orang tu, wahai dua orang sahabat sepenjaraku. Walaupun aku Muslim, kamu bukan Muslim. Walaupun aku pandai takwil mimpi, kamu tak pandai takwil mimpi. Tapi kita sama level. Apa sama level kat sini? Sepenjara. Apa sama level kat sini? Sepenjara. Sama-sama sepenjara. Jadi kita dalam nak berdakwah, nak ajak manusia kepada Allah Ta'ala, walaupun kita pangkat tinggi ni, kita dalam sudut pelajaran pangkat kita tinggi, dari sudut jawatan tempat kerja pangkat kita tinggi. Jadi dalam berdakwah, kita kena letak diri kita sama level dengan orang yang kita nak dakwah. Tak perlu tunjuk saya ni tinggi dalam bab ilmu, jawatan saya pun tinggi, jadi mari ikut saya ke program agama saya. Tak. Dalam berdakwah, kita kena rendahkan level kita biar sama dengan orang yang itu dakwah. Sekurang-kurangnya kita apa? Awak saudara saya. Walaupun awak duduk tempat jauh dalam hutan macam ni, saya duduk kat sedikit bandar, tapi kita saudara. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama lemah, kita sama-sama akan mati. Barulah orang yang didakwah tu lebih terbuka hatinya, lebih lembut hatinya untuk menerima apa kita sampaikan. Ini semua pelajaran ni. Ini semua pelajaran dalam dakwah kita. Maka jangan pula kita nak letakkan level kita berbeza. Saya orang bandar, awak orang kampung. Saya orang desa, awak orang dalam hutan. Macam mana awak nak berjaya kena jadi macam saya? Tak. Walaupun awak dalam hutan, walaupun awak jauh pada bandar, kita sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama akan mati. Kita sama-sama kena hisap. Kita rendahkan diri kita biar sama level dengan mereka. Okey? Baik. Jadi Nabi Yusuf AS mengatakan, wahai dua sahabat sepenjaraku. Walaupun dia kafir, Nabi Yusuf Islam, tapi Nabi Yusuf tetap memanggil mereka berdua sahabat sepenjara. Lalu bertanya, adakah Tuhan yang banyak-banyak yang disembah oleh kaum kamu tu? Maksudnya orang Mesir masa ni tahu Allah ada, tahu Allah yang cipta langit, bumi dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ada banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi cuba fikir, berhala yang banyak-banyak tu lagi baik ataupun Tuhan yang satu tu lagi baik untuk disembah. Jadi Nabi Yusuf AS berdakwah mereka menggunakan kaedah apa? Dia panggil kaedah akli. Dia ada dua cara berdakwah. Satu dia panggil sudut nakli. Nakli itu kata-kata Allah, kata-kata Nabi. Itu dia panggil nakli. Perkataan nakli itu dia jadi bahasa Melayu dia panggil dinukilkan. Satu lagi dia panggil akli. Apa maksud akli? Logik akal.
Dari sudut logik akal kamu, kamu fikirlah menurut akal yang normal, kamu rasa mana lagi yang bagus? Tuhan tu satu ataupun Tuhan tu banyak? Ya, jawapannya mesti Tuhan yang satu. Kerana Tuhan bila dia banyak, dia akan bertembung. Perintah Tuhan A dengan perintah Tuhan B mungkin bertembung. Kehendak Tuhan A dengan kehendak Tuhan B mungkin bertembung. Jadi bila bertembung antara kehendak Tuhan A dengan kehendak Tuhan B, maka salah satu Tuhan kena mengalah. Jadi bila Tuhan kena mengalah, dia Tuhan ke bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan tak perlu mengalah pada siapa-siapa. Tuhan tak perlu ikut cakap siapa-siapa. Tuhan tak perlu jaga hati siapa-siapa. Dia nak buat apa dia nak buat. Jadi kamu rasa Tuhan tu layak satu ke Tuhan tu layak ramai? Ini contoh dalil-dalil akli yang Nabi Yusuf AS ajarkan kepada kaum dia. Okey, dalam Quran banyak juga. Oleh kerana surah ni kebanyakan surah-surah Makkiyah. Itu surah-surah yang Allah turunkan di Mekah. Allah menggunakan dalil-dalil akli untuk memahamkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah banyak apa jadi? Kalau Tuhan banyak apa jadi? Puan Izzawan ni terus baca Puan Izzawan ni surah Al-Mu'minun. Muka surat 348 Puan Izzawan ni, muka surat 348 ayat 91. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada sama sekali Tuhan yang lain bersamanya. Kalaulah ada Tuhan yang lain bersamanya, tentulah setiap Tuhan akan menguasai segala yang diciptakannya dengan bersendirian. Dan tentulah sebahagian Tuhan akan bertindak mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Okey. Terima kasih Puan Izzawan ni. Nampak? Kalau Allah ada anak, ada partner, apa akan berlaku? Tiap-tiap Tuhan dia akan menguasai, cuba nak mengatasi Tuhan yang lain. Jadi bila Allah A nak kalahkan Allah B nak mengatasi Allah C, contohlah ni maka masing-masing dia ajak malaikat masing-masing untuk mengalahkan yang lain. Jadi berlakulah peperangan antara Tuhan A nak lawan Tuhan B gabung dengan Tuhan C nak kalahkan Tuhan A. Jadi apa? Kucalana habis, terabur habis. Kita ni hancur lebuh habis langit bumi ni bila banyak Tuhan. Jadi ini antara dalil-dalil logik akal yang Allah suruh sampaikan kepada orang kafir. Layak tak Tuhan tu? Sesuai tak Tuhan tu ramai? Sesuai tak Tuhan tu lebih pada satu? Okey, seterusnya sama ayat baru lagi. Jadi ayat sekarang, ayat lepas ni adalah dakwah Nabi Yusuf AS dalam penjara. Maknanya kita ada kat tempat paling hina, kita ada kat tempat paling mulia, kita ada kat tempat paling bersih, kita ada kat tempat paling kotor, kita tetap ajak manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak adalah kata kena keluar penjara dululah, nanti selesa dulu, nanti ada tempat santai dulu, nanti dah kaya dulu, nanti ada pangkat dulu. Tak. Walaupun kita orang paling hina dalam penjara, kita tetap boleh ajak manusia pada Allah. Di Amerika, perkembangan Islam sangat pesat di Amerika, dan antara tempat yang paling banyak orang masuk Islam kat mana? Dalam penjara. Masya-Allah. Antara tempat orang paling ramai menerima agama Islam di Amerika kat mana? Dalam penjara. Agama Islam sangat cepat tersebar di penjara-penjara. Maksudnya apa dia? Orang Islam masuk penjara tu hebat lah. Orang Islam yang ada dalam penjara tu hebat. Orang Islam yang ada dalam penjara tu hebat. Dia dapat bawa orang-orang dalam penjara yang lain untuk masuk agama Islam. Jadi kalau orang dalam penjara dapat bawa orang lain masuk agama Islam, kita luar penjara, kita punya market kita lagi besar. Kita punya bukan market, perkataan sesuai apa dia. Kita punya orang yang sasaran kita untuk kita ajak masuk Islam lagi besar sepatutnya. Okey, tak apa, seterusnya ayat 40. Ma tidaklah, sambung habiskan ayat ni. Ma tidaklah, tak buduna kamu menyembah, min daripada, dunihi selainnya, selain Allah, illa melainkan, asma'an, nama-nama, asma'an, nama-nama, samaitumuha, yang kamu menamakannya, samaitumuha, yang kamu menamakannya, antum kamu, wa dan abaukum, nenek moyang kamu, ma tidaklah
Anzalallah, menurunkan oleh Allah. Anzalallah, menurunkan oleh Allah. Okey. Biha, dengannya. Biha, dengannya. Min, daripada. Sultan, bukti. Sultan, bukti. In, tidaklah. In, tidaklah. Al-hukmu, keputusan. Al-hukmu, keputusan. Okey. Illa, melainkan. Lillah, bagi Allah. Lillah, bagi Allah. Okey. Amara, dia telah memerintahkan. Amara, dia Allah telah memerintahkan Allah supaya tidak. Allah supaya tidak. Ataupun supaya jangan. Ta'budu, kamu menyembah. Illa, melainkan. Iyahu, hanya kepadanya. Iyahu, hanya kepadanya. Zalika, demikian itu. Zalika, demikian itu. Okey. Ad-dinu, agama. Ad-dinu, agama. Okey. Al-qayyim, yang lurus. Al-qayyim, yang lurus. Wa, dan. Lakinna, tetapi. Lakinna, tetapi. Aksara, kebanyakan. An-nas, manusia. An-nas, manusia. La, tidak. Ya'lamun, mengetahui. Ya'lamun, mengetahui. Terjemahkan dia, Puan Yusriza, terjemahkan boleh? Puan Yusriza, terjemahkan boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu menyembah daripada selain Allah, melainkan nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan nenek moyang kamu. Tidaklah menurunkan oleh Allah dengannya daripada bukti, tidaklah keputusan melainkan bagi Allah. Dia telah memerintahkan supaya jangan kamu menyembah melainkan hanya kepadanya. Demikian itu agama yang lurus. Dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, terima kasih Puan Yusriza. Jadi Nabi Yusuf AS mengatakan pada dua orang sahabat sepenjaranya itu, apa yang kamu sembah selain Allah tu, kamu letak nama lah, nama berhala tu, nama berhala ni, kamu buah nama tu, buah nama ni. Nama-nama tu, Allah tak pernah turunkan sebarang bukti, sebarang hujah, sebarang dalil. Okey, berhala ni nama ni. Berhala ni nama ni. Berhala ni letak nama ni. Tak. Berhala tu kamu yang bagi, nenek moyang kamu yang bagi. Jadi kenapa kamu sembah satu sembahan yang bukan datang daripada Allah? Allah tak kata pun melalui lidah Nabi Adam, melalui lidah Nabi Ibrahim. Allah tak pernah kata pun. Dan Allah tak pernah turunkan dalam mana-mana kitab ataupun mana-mana suhuf, mana-mana lembaran. Allah kata dia ada partner. Partner dia yang pertama nama sekian-sekian. Allah ada partner. Partner yang kedua nama dia sekian-sekian. Allah tak pernah pun. Jadi apa yang kamu sembah ni, dari sudut akal pun tak boleh diterima. Dari sudut nakli pun tak boleh diterima. Dari sudut logik akal, nama tu orang yang bagi. Nama tu orang yang bagi dan berhala tu orang yang buat, tiba-tiba kamu sembah. Logik ke tak logik kamu anggap dia sebagai Tuhan? Tak logik. Kalau nak dari sudut nakli. Nakli ni Quran ataupun hadis. Ataupun kata-kata para Nabi. Quran mana ada masa ni? Allah tak pernah turunkan mana-mana kitab mengatakan dia ada partner. Dan Allah tak pernah turunkan dalam mana-mana kitab mengatakan dia ada sekutu dan nama sekutu dia A ke B ke C ke, tak pernah pun. Maka, apa yang kamu sembah ni tidak benar sama sekali, baik dari sudut akli ataupun baik dari sudut nakli. Keputusan untuk sembah siapa, jangan sembah siapa, Allah yang buat keputusan. Siapa layak disembah, siapa tak layak disembah, siapa yang layak kita buat baik, siapa yang tak layak kita buat baik, itu semua keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang memerintahkan segala sesuatu telah memerintahkan agar menyembah Allah sahaja. Dia bila gabung ayat la dengan illa. Bila gabung ayat la dengan illa, dia akan beri makna hasar dalam bahasa Arab. Apa makna hasar? Hasar tu maksudnya kecuali. Kecuali. Okay, Tuan Safi boleh tak? Tuan Safi boleh tak merahkan Allah dengan illa?
dalam ayat tu. Okey. Katakanlah saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, bawah bukan itu tuan-tuan, bawah dia. Bukan itu, bawah lagi. Lagi, bawah lagi, satu lagi. Baris tu. Ada Allah dengan illa. Okey. Sebab tu, dalam ucapan syahadah kita ataupun dalam kalimah thayyibah ada penafian dulu. Dia sebut la ilaha illallah. Kalaulah lafaz syahadah kita, contohlah ditukar kepada al-ilahu Allahun. Contoh. Jadi apa terjemah al-ilahu Allahun? Terjemah dia, Tuhan ialah Allah. Dengan ayat yang biasa kita sebut, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa beza? Sama je? Tak sama. Bila kita sebut Tuhan ialah Allah, betul ke salah? Betul. Tapi dalam masa yang sama, kata-kata itu tidak menafikan Tuhan yang lain. Tuhan ialah Allah. Boleh jadi pokok ialah Tuhan. Kita kata Allah ialah Tuhan. Contoh. Tuhan ialah Allah ataupun Allah ialah Tuhan. Itu ayat kita. Betul ke salah? Betul dan salah. Betul dari sudut kita mengiyakan Allah ialah Tuhan. Salah dari sudut apa? Kita tidak menafikan yang lain. Jadi kita kata Allah ialah Tuhan. Okey, betul. Tapi dalam masa sama kita tak menafikan. Bila kita tak menafikan, pokok ialah Tuhan, berhala ialah Tuhan. Boleh juga orang kafir nak klaim. Sebab tu dalam ucapan kalimah syahadah, kena ada la ilaha. Kena ada la. Penafian dulu. Maksudnya apa? Tidak ada siapa-siapa pun layak jadi Tuhan. Tidak ada siapa-siapa pun layak disembah. Tidak ada siapa-siapa pun layak dijadikan sembahan melainkan Allah. Melainkan Allah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, maksudnya apa dia? Kita bukan sekadar kata Allah tu Tuhan, tapi kita menafikan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setengah orang Arab yang ambil kira dalam bab nahwu ni, bila dia kata kat isteri dia uhibbuki, saya cintakan kamu, isteri dia masih lagi masam. Kenapa isteri dia masih lagi masam? Tak senyum lebar. Kalau suami dia kata kat isteri dia uhibbuki, saya cintakan kamu. Kenapa suami isteri dia masih lagi masam? Kerana boleh jadi suami dia suka isteri dia, ya betul. Sayang isteri dia, betul. Tapi tak menafikan suami dia sayang orang lain. Kat rumah ni sayang isteri dia, kat rumah lain sayang isteri lain pula. Jadi orang Arab setengah dia, bila dia nak cakap pada isteri dia, saya sayang kamu, dia nak cakap pada isteri dia sayang isteri dia saja, dia akan guna la dengan illa. La uhibbu illa inti. Maksudnya apa? Aku tak sayang siapa-siapa kecuali engkau. Isteri dia dengar senyum panjang. Kerana apa? Dalam kata-kata dia tu, dia menafikan perempuan lain. Tak ada mana-mana perempuan lain dia sayang. Isteri dia seorang je. Nampak? Ni kaedah bahasa Arab. Sebab tu, kita dalam ucap dua kalimah syahadah, kena menafikan semua lain dulu, barulah sebut Allah je Tuhan yang layak disembah. Okey, nampak? Kemudian Nabi Yusuf AS mengatakan itulah agama yang lurus, agama yang tetap teguh. Qayyim tu berasal pada kataan qiyam. Qiyam tu maksudnya apa dia? Walaupun orang ramai tak setuju, walaupun ramai tak sokong, walaupun ramai tak terima, dia tetap berdiri dengan teguh. Itu maksud qayyim. Daripada perkataan qayyim keluar perkataan qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum maksudnya apa? Berdiri dengan teguh. Tanpa perlu sokongan, tanpa perlu pertolongan, dia tetap berdiri teguh. Ke Allah Ta'ala bila malaikat ramai-ramai tak sokong dia lemah. Bila ramai manusia tak sembah dia lemah. Tak. Walaupun malaikat tak sokong Allah, walaupun manusia tak sembah Allah, Allah tetap berdiri dengan teguh. Itu maksud qayyum Allah. Agama ni maksudnya qayyum, maksud qayyum agama ni. Walaupun ramai orang abaikan agama, walaupun ramai orang tak nak percaya pada agama Islam, walaupun ramai orang murtad pada agama Islam, contoh, agama ni tetap qayyum. Tetap berdiri teguh, tetap akan sentiasa lurus sampai bila-bila. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, baik, seterusnya. Ayat yang 41. Sekarang ayat 41 kita nak masuk. Nabi Yusuf AS mula mentakwilkan mimpi dua orang sahabat dia tadi. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum bagi jawapan pada orang, dakwah dulu. Sebelum nak cerita takwil mimpi kepada dua orang sahabat dia tu, dakwah dulu mereka berdua pada Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan, kita boleh ajak manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Susah ke nak sampaikan pada orang ramai 3 ayat ni?
ayat dalam 30 ayat 38, 39, 40. Tak perlu cerita bab halal haram, tak perlu cerita bab hukum hakam. Nak cerita tentang nikmat Allah, kurniaan Allah bila Allah jadikan kita orang yang tak syirik. Mana lagi baik? Agama yang sembah Tuhan yang satu sahaja ataupun agama yang Tuhan banyak-banyak macam-macam Tuhan ada, mana lagi baik? Dan apa yang disembah selain Allah, Allah tak pernah turunkan mana-mana ayat, Allah tak pernah turunkan mana-mana sandaran untuk kita meyakini ia adalah sembahan Allah. Jadi tak susah pun nak ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajar manusia tentang hukum hakam, ya, ada orang qualified, ada orang tak qualified. Nak cerita tentang hukum hakam, ni halal, ni haram, ni makruh, ni sunat, kena ada orang tertentu. Tapi nak ajak manusia pada Allah, susah ke? Tak, semua kita layak. Kita yang ucap 2 kalimah syahadah, semua kita layak untuk ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ayat 41. Ni Nabi Yusuf nak takwil mimpi pada 2 orang sahabat dia. Ya sahibai sijni, wahai 2 sahabatku sepenjara. Sama, wahai ya sahibai, wahai 2 sahabatku as-sijni, sepenjara. Okey. Saya lupa nak terangkan. Ayat 38 tadi, Allah kata apa? Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat 38, penutup dia, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat 40, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa Allah dahulukan syukur sebelum mengetahui? Kerana Allah nak beritahu, walaupun orang tu tak tahu tentang Islam, walaupun orang tu tak tahu tentang nama-nama berhala yang tak patut mereka sembah, walaupun orang tu tak tahu hukum hakam, walaupun orang tu tak tahu banyak benda, dia wajib juga bersyukur pada Allah Ta'ala. Tuan Safi boleh tak merahkan bahasa Arab dia, Tuan Safi? Ayat 38, penutup ayat 38, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Okey, terjemah pun boleh juga. Tengok ayat 38, penutup dia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mula-mula. Ayat 40, ayat kita tadi, ayat 40, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa Allah dahulukan tidak bersyukur dengan sebelum tidak mengetahui? Kerana apa Allah nak beritahu? Untuk meyakini tentang Allah, untuk tahu detail tentang Allah, kena ada ilmu. Maksud saya kena ada ilmu, kena kaji, kena cari tentang keesaan Allah. Untuk seseorang tu mengetahui tentang Allah lagi dalam, lagi lebih, kena cari ilmu. Tapi untuk bersyukur, orang tu tak perlu ilmu. Untuk bersyukur, seseorang tu tidak memerlukan ilmu. Apa maksud saya tidak memerlukan ilmu? Dia lahir, dia ada mata, dia ada telinga, dia ada mulut, dia ada otak. Contoh, semua tu dia wajib bersyukur pada Allah Ta'ala walaupun dia kata, saya tak sekolah, saya tak masuk belajar tu, tak masuk belajar ni. Dia tetap kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Kerana apa? Apa yang Allah bagi pada dia, setiap satu yang dia ada, dia tetap kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Maknanya, manusia kena bersyukur pada Allah Ta'ala dulu, walaupun dia belum ada ilmu. Walaupun dia belum ada ilmu. Tu kat sini. Ulama bincang. Kenapa didahulukan yashkurun baru ya'lamun? Kerana tuntutan yang pertama bagi manusia adalah bersyukur pada Allah Ta'ala. Macam mana nak bersyukur? Masa tu dia kena cari ilmu. Macam mana dia nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Masa tu dia kena mencari ilmu. Okey, seterusnya ayat 41. Ya sahibai, wahai 2 sahabatku, as-sijni, sepenjara. Amma adapun ahadukuma, salah seorang daripada kamu berdua. Ahadukuma, salah seorang pada kamu berdua. Dalam braket tulis nama dia Sarham. Dia ni tukang buat air di Raja. Nama dia Sarham. Dia ni tukang buat air di Raja. Okey. Maka Yasqi, dia akan memberi minum. Yasqi, dia akan memberi minum. Rabbahu, tuannya. Rabbahu terjemah dia tuannya. Biasa terjemah Rabb ni Tuhan kan? Biasa terjemah Rabb Tuhan. Kat sini Rabbahu terjemah dia adalah tuannya. Maksud tuannya, okey, maksud tuannya ialah, oh Masya Allah, Puan Mai Zaitun di Quran mana ni, Puan Mai Zaitun? Ya. Puan Mai Zaitun hantar kat saya Ibrahim tadi, Quran mana tu? Masya Allah.
Ibnu Amir. Ya, Quran tu ambil kat mana? Tuan Sofi boleh tak share kat skrin? Saya baru share kat grup tadi. Quran tu puan dapat kat mana? Mana ada kat Malaysia Quran tu? Ada ke Puan? Ada. Saya ada. Belajar qiraat ke? Puan Maizatul belajar qiraat ke? Ada. Oh ya, masya-Allah. Jadi Quran tu khas untuk orang belajar qiraat lah ya? Ibnu Amir punya Musab. Memang ada kat Malaysia. Tuan Sofi boleh tak share kat sini? Tengok Tadi saya Syah Ibrahim dalam Quran kita biasa, muka surat 20 tadi Tengok ni, Ibrahim. Masya-Allah. Tak jumpa lagi saya Quran macam ni Puan. Ya. Nampak? Ya? Memang beli untuk belajar qiraat lah Puan maksudnya? Memang beli untuk belajar qiraat. Masya-Allah. Ada seorang syekh di Terengganu ada jual. Kita boleh order. Maksudnya bukan Quran ni bukan dicetak di Malaysia lah, di luar negara lah maksudnya. Ya, tapi masa saya beli ni daripada yang RH Center tu, yang Raja Hanaliza tu. Ada seorang Raja Hanaliza. Siti Nurhaliza saya kenal Puan. Siti Nurhaliza. Raja Hanaliza. Dia memang ada buat macam tu lah, RH Center kan, untuk orang yang nak belajar qiraat tu, belajar tu. Okey, terima kasih Puan Maizatul. Ni saya baru tengok ni. Ni Puan Maizatul baru tahu tu. Tengok dia je Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahim millata Ibrahim. Masya-Allah. Okey, terima kasih Puan Maizatul. Terima kasih Tuan Sofi. Okey, baik. Balik semula ayat kita. Ahadukuma ahadukuma terjemah dia, salah seorang pada kamu berdua, nama dia Sarham, dia tukang buat air raja. Fa maka yasqi, dia akan memberi minum rabbahu, tuannya. Tuannya kat sini maksudnya apa? Raja lah. Raja. Okey. So nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Rabb tak semestinya makna Tuhan. Biasa Rabb Tuhan kan. Kat sini Rabb maknanya tuannya. Okey, tuannya kat sini adalah Raja Mesir. Khamra, arak. Khamran, arak. Okey. Kenapa arak dinamakan khamran? Kerana arak menutup kepala seseorang. Menutup akal seseorang. Daripada perkataan khamran, kalau perkataan khimar. Khimar tu tudung. Kenapa tudung dipanggil khimar? Kerana tudung menutup kepala seseorang. Manakala khamran dipanggil arak, dipanggil khamran kerana arak menutup akal seseorang. Dan amma adapun al-akharu, seorang lagi. Seorang lagi tu nama dia Barham. Dia tukang masak di raja. Fa maka yuslabu, dia akan disalib. Okey. Dia akan disalib ataupun dipalang. Fa maka takulu, akan memakan. Akan makan dulu, tak kisahlah. Takulu tu makan. At-tairu, oleh burung. Burung akan memakan min, daripada ra'sihi, kepalanya. Qudiya, telah diputuskan. Okey. Al-amru, perkara itu. Allazi, yang. Fihi, padanya tastaftiyan, kamu berdua minta tanyakan. Tastaftiyan, terjemah dia, kamu berdua minta tanyakan. Daripada perkataan tastaftiyan ni keluar perkataan fatwa. Fataya, fatwa, tastaftiyan, kamu berdua minta tanyakan. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Zanaria. Boleh terjemahkan Puan Zanaria ayat kita sekarang? Ayat 41 ni. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dua sahabat sepenjara. Kena ada perkataan ku. Okey. Wahai dua sahabat sepenjaraku, adapun salah seorang dari kamu berdua, maka dia akan keluar penjara, maka dia akan memberi minum tuannya arak, dan adapun
seorang lagi juga akan keluar, lalu dia akan disalib, lalu akan memakan olehnya burung dari kepalanya. Telah diputuskan perkara itu yang padanya kamu berdua minta tanyakan. Okey, terima kasih Puan Zainab. Tadi ayat, bukan tadilah, minggu lepas ayat terakhir. Minggu lepas ayat terakhir kita, ayat yang ke-36. Jadi kita nak terjemah ayat kita sekarang, kita ulang balik ayat 36. Tolong baca Tuan Haji Muhammad Syahril boleh? Tuan Haji Muhammad Syahril, yuk, tolong ulang balik ayat 36. Kita nak bincang ayat kita sekarang, kita kena faham ayat tu dulu, ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Okey, terima kasih Tuan Haji Muhammad Syahril. Jadi seorang mimpi perah anggur, seorang mimpi membawa roti atas kepala, roti itu dipatuk oleh burung-burung. Jadi apa makna mimpi itu? Maka Nabi Yusuf AS setelah dakwah mereka tentang keesaan Allah, tentang agama yang benar tadi, maka Nabi Yusuf pun mula nak takwil mimpi mereka. Nabi Yusuf mengatakan, adapun salah seorang kamu, tukang buat air diraja, namanya Sarham. Dia akan keluar selepas 3 hari. Dalam Quran tak sebut lah, tapi dalam tafsir dia akan keluar selepas 3 hari. Sebab ayat yang Tuan Haji Syahril baca untuk kita tadi, minggu lepas saya dah terangkan. Si Sarham ni dia kata, dia mimpi, dia bawa 3 tangkai anggur. Dia bawa 3 tangkai anggur. Maka 3 tangkai itu memberi makna 3 hari. Beri makna 3 hari. Jadi Nabi Yusuf bila dengar 3 tangkai, dia mengatakan lepas 3 hari kamu akan keluar daripada penjara, kamu akan kerja semula di istana, perah anggur, perah air, buat air jus ke apa ke, bagi semula minum pada tuannya, maksudnya pada raja. Nama raja Mesir pada masa itu ialah, tolong share Tuan Sofi kat skrin, Ar-Rayyan bin Al-Walid. Nama Raja Mesir pada masa itu adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid. Tolong share Tuan Safi. Kat skrin. Saya baru share kat grup tadi ya. Nama Raja Mesir pada masa itu. Bukan ini. Tu. Yes. Tengok. Malik Mesir. Masa zaman Nabi Musa, Raja Mesir diberi gelaran Fir'aun. Sebelum zaman Nabi Musa, Mesir, Raja-Raja Mesir dipanggil Malik sahaja. Dipanggil Malik. So, nama Raja Mesir pada masa ni adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid. Nama Raja Mesir adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid. Ramai kan? Orang kita letak nama Ryan. Kalau sebut Rayyan tu tak tahulah apa maknanya, tapi kalau Rayyan, nama yang baik lah, sebab salah satu nama pintu syurga, untuk orang berpuasa namanya adalah Ar-Rayyan. Beberapa tahun lepas lah, JPN ada mengeluarkan satu kenyataan, dia kata bayi-bayi pada tahun ni, setiap 5 orang bayi baru lahir, seorang mesti letak nama anak dia Rayyan, baik lelaki baik perempuan. Pada tahun beberapa tahun lepas, lama dah ni lah, 6-7 tahun lepas, JPM dia kata tahun ni boleh dikatakan setiap 5 orang bayi yang baru lahir, seorang mesti ada nama anak dia Rayyan, baik lelaki baik perempuan. Tapi panggil nak bunyi masalah sikit, Rayyan, suka hatilah, tak ada masalah. Boleh? Okey, baik, terima kasih Tuan Safi. Ini nama raja pada masa ni. Jadi Nabi Yusuf kata pada Sarham, kamu akan keluar balik lepas 3 hari. Kamu akan keluar balik dan kamu akan kerja macam biasa dekat istana kamu, perah balik air, perah buah, buat jus, bagi raja minum. Macam biasa, arak-arak kat sini. Khamrah ni maksudnya perah anggur lah. Ada pun yang seorang lagi nama dia Barham, dia akan disalib. Lepas dia disalib, dia akan dibiarkan di tiang salib selama 3 hari. Lepas 3 hari, burung-burung akan datang patuk-patuk isi kat kepala dia. Burung apa ni? Burung gagak. Burung gagak akan datang
patuk isi dekat kepala dia. Burung-burung yang makan daging ni akan datang patuk di kepala dia. Sebab dalam mimpi dia mimpi bawa 3 keping roti. Dia mimpi bawa 3 keping roti. 3 keping roti itu bermakna 3 hari lepas ni dia akan keluar dan dia akan disalib kerana dia letak racun dalam makanan diraja. Minggu lepas kita dah cerita sebab apa mereka dua masuk penjara. Dia letak racun dalam makanan diraja. Lepas 3 hari dia keluar, dia disalib. Lepas dia disalib, mayat dia dibiarkan tergantung di tiang salib. Lepas pada tu, kepala dia akan dimakan oleh burung gering ataupun burung gagak, apa saja burung tak kisah. Lepas Nabi Yusuf AS cakap macam ni, kepada kedua-dua orang tu, maka 2 orang ni kata pada Nabi Yusuf. Ni dalam tafsir Jalaluddin As-Sayuti. Ma ra'ayna syai'an. You ke? Kita tak dapat berita apa-apa pun. Mereka berdua ni tak ada beritahu apa-apa pun. Tak ada notis, tak ada surat, tak ada orang sampaikan, tak ada keluarga datang beritahu keputusan mahkamah, tak ada. Jadi mereka berdua mengatakan, ya ke? Kita tak dengar berita apa-apa pun. Tak adalah adik-adik kita yang luar penjara datang beritahu minggu depan boleh keluar, 3 hari lepas boleh keluar. Tak ada. Biasanya orang nak keluar penjara, 6 bulan sebelum dia nak keluar penjara, dia dah tahu dah. 6 bulan sebelum dia akan dikeluarkan daripada penjara, dia dah tahu dah. Dan biasanya sekarang, orang yang dalam penjara tu dia dah tahu dah apa hukuman untuk dia. Dia kena gantung ke, dia akan dilepaskan balik ke, dia dah tahu dah. Jadi 2 orang dalam penjara ni, dia kata kat Nabi Yusuf, kami tak tahu pun, tak ada berita pun, tak ada notis apa pun, tak ada hakim mahkamah hantar surat ke, tak ada keluarga hantar surat beritahu kita akan dilepaskan, tak ada pun. Lepas mereka 2 kata macam tu, maka Nabi Yusuf pun kata ayat terakhir itu, Qudiyal amr, benda tu telah diputuskan. Qudiyal amr, benda tu telah pun diputuskan. Ya, kamu tak tahu, kamu tak ada beritahu. Aku pun tak ada beritahu. Maksudnya tak ada pun raja datang beritahu ke, orang-orang istana datang beritahu ke, orang mahkamah datang beritahu ke, tak ada. Tapi inilah mujizat Allah bagi pada aku. Kelebihan Allah bagi pada aku. Keputusan tu tak sampai lagi pada siapa-siapa pun dalam penjara ni. Termasuk aku. Tapi Allah telah pun memberi aku ilmu. Allah telah pun memberitahu aku mukjizat yang kamu berdua akan dapat hukuman sekian-sekian, akan dapat hukuman sekian-sekian. Baik. Perbincangan terakhir. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawasanya orang yang mula-mula menjalankan hukum salib adalah Fir'aun. Orang yang mula-mula menjalankan hukum salib adalah Fir'aun. Salib tu crucify. Orang yang mula-mula menjalankan hukum crucify adalah Fir'aun. Tapi ayat kita sekarang dah ada tak crucify ni, salib ni? Dah ada. Ni orang yang sepenjara dengan Nabi Yusuf, dia kena hukuman salib. Jadi macam mana ni tafsir Ibnu Katsir tak baca ke surah Yusuf ni? Okey, tengok surah Al-A'raf. Siapa ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah, boleh tengok surah Al-A'raf, cerita tentang salib-salib ni lah. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh Tuan Haji Ishak. Surah Al-A'raf, muka surat 165, ayat 121 sampai 124. 121 sampai 124. Surah Al-A'raf. Boleh baca? Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, iaitu Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Terus? Dua ayat lagi. Baik. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka para pensihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Apa yang saya sampaikan tadi ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan kata-kata Ibnu Abbas. Tuan Sofi tolong share kat skrin boleh? Tuan Sofi tolong share kat skrin. Kata-kata Ibnu Abbas, ayat yang Tuan Haji Ishak baca tu, Ibnu Abbas mengatakan Fir'aun adalah orang pertama sekali menyalib dan memotong tangan dan kaki secara bersilang. Boleh Tuan Sofi share kat skrin. Ayat yang Tuan Haji Ishak baca untuk kita tu, saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir apa yang Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang salib-salib tu lah, crucify tu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Fir'aun adalah orang-orang yang mula menyalib, orang yang mula-mula crucify. Tengok Ibnu Abbas, ni ayat ni lah ayat yang
Tuan Haji Ishak baca untuk kita tadi. Tengok Ibnu Abbas berkata, Fir'aun adalah orang yang pertama sekali menyalib dan memotong tangan dan kaki secara bersilang. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tak baca ke ayat kita sekarang ni? Dalam zaman Nabi Yusuf dah ada orang kena salib. Jawapan dia, Ibnu Abbas baca lawal pada kita lagi. Ibnu Abbas lagi alim ayat tu pada kita. Ibnu Abbas mengatakan, Fir'aun adalah orang yang pertama menyalib, lepas salib dia potong tangan sebelah, kaki sebelah. Okey? Adapun zaman Nabi Yusuf, dia salib, dia biarkan orang tu mati kat tiang salib tanpa perlu potong tangan dan potong kaki. Okey? Dia letak orang tu kat tiang salib, lepas tu dia matikan. Tak kisahlah, panah ke, pancung ke. Pancung tak boleh lah, kepala ada lagi kan. Dia matikan orang tu kat tiang salib. Apa cara dia matikan orang tu kat tiang salib? Dia panah ke, dia tikam ke, dan dia biar orang tu tergantung di tiang salib tanpa dia potong tangan dan kaki secara bersilang. Adapun Fir'aun, Ibnu Abbas kata kat skrin ni, ayat yang Ibnu Abbas kata, dia adalah orang yang mula-mula menyalib dan mula-mula memotong tangan kaki secara bersilang. Ada dalam tafsir mengatakan, perbezaan antara Fir'aun dengan Nabi Yusuf ni adalah, Fir'aun cara dia salib orang, cara dia crucify orang ialah dengan cara dia letak 4 batang kayu kat tanah, dia buat orang tu dalam keadaan terbaring. Orang tu diikat 2 tangan dan 2 kaki dalam keadaan terbaring. Lepas pada tu baru dia potong 2 tangan, 1 tangan dan 1 kaki secara bersilang. Ini dalam tafsir lah. Okey, jadi nak ceritanya orang zaman dulu, hukuman berat yang dikenakan kepada mereka adalah dengan cara crucify. Okey. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung lagi, boleh? Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.